Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Hari ini jumpa lagi dengan Guru Alfiah Niling dengan mata pelajarnya Al-Madah At-Tarikh Darjah 5. Tajuk yang kita hendak belajar pada hari ini iaitu Ulul Azmi yang terakhir, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pelajar, adakah pelajar semua siap? Ya, kalau siap, marilah kita bersama belajarkannya. Sebelum belajar, marilah kita bersama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Dan doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya pelajar, marilah kita bersama belajar tajuk yang terakhir pada Al-Madah ini, iaitu berkenaan dengan Ulul Azmi yang terakhir, yang kelima, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah yang terakhir. Ya, baginda dibangkit di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Apakah masyarakat jahiliyah? Masyarakat jahiliyah ialah masyarakat yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan maksiat, kemungkaran, kejahatan dan keruntuhan akhlak. Itu ialah masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang manusia tak berilmu, menurutเป็นสังคมที่วิชาสังคมอวิชชานะ Lalu itulah Allah menjadikan Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak mulia. Itulah tugasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nati Nabi Muhammad iaitu menyempurnakan akhlak mulia. Ya, manakah dalil yang tunjukkan kepada akhlak mulia? Ya, ini ialah dalilnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini ya dalil dia. Ya, artinya kami, Allah, di sini Allah tidak mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadikan rahmat sekalian alam. Tuhan tak menjadikan Nabi Muhammad kecuali Tuhan menjadikan Nabi Muhammad itu untuk menjadi rahmat sekalian alam, bukan hanya bagi orang Islam sahaja. Nabi Muhammad akan menjadi contoh tauladan bagi sekalian alam. Muan manusia cat lalu dah. Itu ialah tujuan yang Allah mengutuskan Nabi Muhammad, yang Allah menjadikan Nabi Muhammad, iaitu untuk menjadikan rahmat sekalian alam. Ya, seterusnya tajuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, dakwah Nabi Muhammad SAW terbahagi kepada dua, iaitu dakwah dengan secara sulit dan dakwah dengan secara terus terang. Ya, baginda menyeru Islam secara sulit selama 3 tahun. Dengan mulai menyeru kaum Qurabat dan orang-orang lain di Mekah untuk mentauhidkan Allah, untuk percaya kepada Allah dan untuk sembah kepada Allah. Dan semasa itu orang yang menerima menyeru Islam dari baginda tak ramai, yang memeluk seramai 40 orang sahaja. Kebanyakan golongan-golongan orang-orang miskin. Ini ialah dakwah Nabi Muhammad secara sulit. Ya, seterusnya tajuk penentangan terhadap seruan Islam. Ya, pelajar, setelah Nabi kita Muhammad SAW menyeru secara sulit tak berjaya, lalu itulah baginda menyeru dengan secara terus terang. Apabila baginda mulai menyeru dengan secara terus terang, lalu itulah timbul penentangan terhadap seruan Islam. Ya, penentangan iaitu kantotan. Lalu itulah timbulkan penentangan terhadap seruan Islam. Dengan timbul penentangan terhadap seruan Islam inilah membawa kepada orang yang memeluk agama Islam itu dapat tuduhan jahat dan banyak diseksakan terhadap orang-orang musyrikin Mekah. Lalu itulah Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya terpaksa berhijrah. Berhijrah ke mana? Berhijrah ke Habasyah, ke Taif dan ke Yathrib. Yathrib ini iaitu nama Madinah dahulu. Apabila Rasulullah SAW membangunkan masyarakat dan negara Islam semula di Madinah, lalu itulah baginda menukarkan nama bandar itu dengan nama Madinatul Munawwarah. Dengan sebelumnya nama Yathrib. Dan apabila Nabi membangunkan semula negara Islam di Madinah, lalu itulah Nabi tukarkan nama daripada Yathrib ke Madinatul Munawwarah. Selepas daripada Nabi hijrah inilah berlaku peperangan dari kalangan musuh Islam sebanyak 27 peperangan yang termasyhur. Ya. Di antaranya peperangan Badar, Uhud, Bani Nadir, Khandaq dan sebagainya. Itu ialah peperangan yang termasyhur di kalangan peperangan Islam. Ya, pelajar, akhirnya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya dapat membuka Mekah sehingga penduduk-penduduknya berduyun-duyun memeluk agama Islam dalam masa 10 tahun. Selepasnya baginda meninggal dunia pada usia 63 tahun di rumah isterinya Aisyah radhiyallahu anha pada hari Isnin tempat 12 Rabiul Awal
tahun 11 Hijrah. Itulah hari tempat Nabi kita meninggal dunia. Seterusnya, pelajar tajuk berkenaan dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu menerima wahyu Al-Quran sebagai mukjizatnya. Tiada nabi yang lain yang menerima wahyu yang sempurna seperti beliau. Dan lagi peristiwa Isra dan Mi'raj sebagai mukjizatnya. Apakah peristiwa Isra Mi'raj? Iaitu perjalanan dari Masjid Haram di Mekah menuju ke Masjidil Al-Aqsa di Jerusalem, dan perjalanan dari Masjidil Al-Aqsa naik ke langit dalam tempoh masa perjalanan 1 malam sahaja. Ini ialah di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pelajar, sudah selesai pelajaran kita pada hari ini. Guru harap pelajar semua dapat ilmu dan dapat faedah daripada pelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Bagi hari ini, akhir dengan kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.